Assalamualaikum sebenarnya. Tadi ada gangguan sedikit, ada masalah sebab tadi saya live pakai komputer. So kita flow balik bagi yang mungkin yang baru tengok. Okay, terbiasalah kalau saya live ni dia ada satu request daripada kawan-kawan saya sendiri apa semua. Biasanya request lah, minta komen something. Cuma hari ni member saya, sahabat-sahabat saya, anda saya dalam bidang SKM, ada yang dalam bidang negeri. Okay, Aiman Kamal, thank you. So diorang ada send satu video kat saya pada satu video production yang agak famous di Malaysia juga. So video ni bertajuk Kemahiran vs Degree. Okay, daripada segi tajuk tu dia memang sangat-sangat menarik lah, SKM vs Degree. Yes, kalau kita tengok kan sekarang ni SKM punya world, kemahiran punya world lah, memang banyak tenaga kerja kan. Tapi bila saya tengok balik intipati video tu, saya tengok balik, dia punya konten dia banyak menarik kepada SKM, banyak menarik kepada kemahiran, dan banyak merendahkan yang pemilik degree ni lah. So bagi saya dia sangat tak ni lah, video tu kurang relevan lah bagi saya lah, bagi pendapat saya kurang relevan. Sebabnya kenapa we need to downgrade orang yang lain daripada yang lain kan, ada benda lain, ada degree ke apa ke. Sebabnya saya sendiri pernah ada saya memang ada pemilik SKM level 4. Saya pernah mengajar, saya duduk belajar SKM 4 tahun. Saya duduk pernah mengajar SKM di government, dan pernah mengajar SKM di swasta sendiri. Dan saya sendiri juga tengah ambil degree sekarang ni di Universiti Mikas Idris. So saya merasa dua-dua tu memang ada perbezaan dia, memang ada pro and kontra dia. Okay, dan bagi pendapat saya dua-dua diperlukan oleh negara kita lah sebenarnya. Bila saya tengok balik isu-isu ni memang memang quite menarik lah. Sebenarnya memang bagi pendapat saya SKM punya kemahiran punya ni memang dapat permintaan yang hangat lah sekarang. Memang kalau saya baca detail dia pun, memang sekarang ni company nak banyak yang boleh buat kerja, bukan sekadar cakap sahaja. Yes, that's right, memang betul. Kalau saya sendiri pun, saya nak cari pekerja pun, memang saya akan ambil orang yang banyak kepada yang ada kemahiran, supaya kerja saya boleh jalan. Tetapi macam mana yang orang yang ada degree ni? Okay, that's why dia something yang berbeza. Sekejap saya cuba buka komen yang ada pada video-video ni sebenarnya. Kalau siapa yang nak tengok video ni ada dekat dalam Facebook saya. Saya baru share link dia dalam petang tadi. So kalau hari ni nak cakap pasal sijil kemahiran dia. So kalau saya tengok dekat sini, dia punya kenyataan di sini agak ni sikit lah. Kalau orang yang ada degree memang quite sikit hati sikit lah baca kan, kalau dia lebih tinggi. Tapi tu kalau belajar tinggi sembang kari, buat kerja tak reti, siapa hargai kan, tak siapa hargai. That's why saya boleh cakap kemahiran memang orang memang pandang. So Ika Muhammad Saleh, thank you for watching. Ini bukanlah kita nak ni sampai condemn siapa. Ini adalah
pandangan sebab ada request, so saya buat pandangan pasal tajuk ni. So kalau tengok banyaklah bila dia sentuh, bila dia keluar ayat macam tu, dia macam merendahkan orang yang ada degree. That's why kena ingat sebenarnya kebanyakan pencara-pencara yang saya kenal dalam zaman saya SKM, kebanyakannya semua ada degree dahulu baru diorang ada SKM. Okay. That's why kalau anda pergi tengok pun di NOS kemahiran, di NOS orang yang buat NOS ni kebanyakan semua ada degree, semua ada kemahiran. That's why we must respect mana-mana. That's why dua-dua ada function dia yang ada keperluan berbeza. Macam saya cakap sendiri, bagi bidang pertanian, we proud sebenarnya daripada kami SKM yang pertanian. Yes, kami memang tough di ladang. Di industrial kami memang tough. Industrial memang kami tip-top, memang kami boleh dapat kerja. Nak berbandingkan dengan student negeri. Tapi about knowledge, memang about knowledge memang bab degree memang memang orang cakap dia orang is more banyak lah berbanding pada SKM. Sebabkan kenapa saya cakap macam ni, sebab di SKM, di kemahiran, kita perlu fokus. Okay, terima kasih Cik orang Kapang. Cik dah nak jumpa Cik ni tapi tak jumpa. Saya asyik pergi tempat Cik Nordin. Time saya datang Cik tak ada kan. Tak apalah. So macam apa yang sendiri, yang saya alami sendiri di zaman kemahiran, kami belajar pertanian. Contoh saya belajar nak ruminan, kami hanya belajar ruminan tu saja. Kalau anda nak belajar benda lain, anda kena cari sendiri. Okay. Dan anda belajar benda tu by level anda. Anda ada level 1, 2, 3, 4 dan 5. Biasa 5 ni orang yang dah masuk ke dalam industri lah, dia ambil part time. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 ni, satu adalah pekerja, kedua adalah pembantu penyelia, 3 penyelia dan 4 penolong pengurus. So mana-mana macam tu diajar menggunakan level-level dia, dan dia fokus pada satu tajuk saja. Satu tajuk tu ladang ruminan. Kami tak dibentang, kami tak diajar sezaman SKM tu untuk belajar bab aqua. Tak ada. Kami tak diajar bab tanaman, tak ada. Basic tanaman tu ada sebab dalam bidang ruminan ada berlaku penanaman rumput, tapi untuk tanaman ni pokok-pokok lain tak ada. Tapi benda-benda macam tu kau kena belajar sendiri lah sebenarnya. Tapi sepanjang kau di zaman SKM tu, yes, we get apa yang kami dapat. Kami dah nampak 3/4 di industrial macam mana. Kami sebagai pekerja, kami sebagai penyelia dan kami sebagai penolong pengurus. Kami dah nampak kat situ macam mana dia punya flow kat situ. Macam mana dia punya disiplin kerja apa semua. Okay, berbanding dengan pelajar degree. Okay, saya pun sekarang ni tengah ambil degree juga. Yes, saya ambil degree dalam pendidikan sains pertanian. Degree is not all thing at farm lah. Bukan semua benda kita buat di ladang. Okay, anda akan belajar semua benda di degree sains ni. Saya belajar sains pertanian, pendidikan sains pertanian. Saya belajar semua benda setiap sem. Ada aqua, ada tanaman, ada pemiagaan tanaman, ada landscape, ada ruminan, ada ternakan, apa semua. Hands on tu hanya di jalan sekali saja untuk sebagai pengetahuan, bukan untuk sebagai kemahiran dekat situ. Ya, yeah? Dan pengetahuan kepada personal tu sendiri, kita buat hands on juga, tapi benda tu berlaku sekali sahaja. Tetapi hands on yang dibuat tu pelbagai jenis. Macam tanaman, kita buat tut, kita buat tanaman biji benih, apa semua kita buat benda tu, tapi hanya sekali. Dia tak macam kemahiran saya cakap tadi, dia buat benda tu berulang kali. So saya boleh cakap for the workers, contoh untuk petani, for the workers kat farm, saya suggest memang saya suggest daripada pekerja sampai ke orang cakap pekerja, penyelia, dan better kalau budak tu ada level 4 penolong pengurus. We get memang kita ambil yang terlibat dengan kemahiran lah.
dia punya tu memang sangat-sangat cakap skill tu ada. Dan skill tu ada bukan on the farm. Dia sekarang dia ada juga pengurusan tapi tak banyak. Maknanya dia hanya perlu fokus kat situ saja. Okay, mail address, thank you yang semua yang watching. Okay, ni hanya pendapat saya lah. So semua yang ada tu dia belajar bab pengurusan, tapi pengurusan dalam bidang tu saja, bukan bidang dalam bidang pertanian yang lain, berbanding dengan degree. Okay, degree. Okay, dalam kemahiran kami tak membuat kajian. Okay, kalau kami buat kajian, kami tak, orang cakap, dokumentasikan benda tu, tak ada. Kami memang tak dokumentasikan lah benda tu. Tetapi kalau macam di degree di universiti, setiap student diminta membuat projek dan didokumentasikan benda tu. Okay, so that di degree ni kita akan learn satu benda yang macam cakap, benda yang kita kena buat sendiri. Tapi di SKM ni kita buat benda yang dah ada. Benda yang dah ada. We flow on module. Ke flow on module sebenarnya. So bagi pengalaman saya lah, sepanjang saya dah ada juga orang tanya, memang bila dalam bab pertanian, saya sentuh bab pertanian sebab itu memang saya punya bidang. Bila saya consult 2 ke 3 company, memang ada orang, ada satu company yang minta, babe, kita nak budak kemahiran, kita tak nak budak universiti. So that saya cakap kat situ, it's not bukan bab budak kemahiran ataupun budak universiti. Saya tak asingkan macam tu. Sebab ada je yang kalau yang orang cakap budak universiti, tetapi dia telah disiplin dia dah disiplin kerja dia telah dibentuk. Ada je kadang budak yang kemahiran, tetapi bila kita send to industrial, kau problem, kau tak bangun pagi, kau ponteng kerja dan macam-macam lagi. Sebab itu bagi pendapat saya, bukanlah yes, memang dekat universiti patut bentuk semua-semua tu di pusat-pusat pendidikan, pusat-pusat kemahiran, kita kena bentuk benda tu. Tapi bila di luar industri, benda-benda tu orang cakap bergantung pada diri itu sendiri. Memang pengalaman saya sendiri, bila kita hantar budak OJT zaman saya kerja dulu mengajar, kita hantar budak OJT, ada saja budak OJT yang bermasalah. Okay, ada saja budak OJT yang bermasalah. Memang kita dah boleh jangka kalau bila kita send hantar ke kemahiran, ada yang bermasalah. Ada yang cakap bila dia hantar tak boleh buat kerja, tak tahu. Even though sebenarnya budak tu budak SKM, kita dah ajar dia totally full macam mana nak buat benda tu, tapi industri feedback pada kita balik, tak boleh buat kerja lah budak ni, apa semua kan. Siap hentam mana yang tangga pengajar ni, apa yang kau ajar sebenarnya kan. Tapi that's why kita dah ajar apa yang sepatutnya sebagai kami mengajar, kita dah patut ajar kepada student-student ni sebenarnya. Okey, tetapi ada juga yang student yang saya tengok dari segi pengalaman saya, bila ada student universiti, yang student universiti yang pertanian, sentuh pertanian, student universiti daripada UPSI, bila dia datang praktikal di tempat-tempat yang macam qualificational, even though bila saya buat training, dia join dan dia belajar. Dan saya cakap dari segi disiplin kerja, saya tak boleh nak asingkan degree kemahiran. Sebabnya dua-dua tu adalah apa ni cakap, berdasarkan di personality seseorang tu. Okay, personality seseorang nak berbeza juga. Kalau kata dari segi macam mana, toughness, dari segi ketahanan, yes, ketahanan bekerja, okay, saya boleh suggest, saya boleh suggest lah, saya boleh cakap memang budak-budak SKM ni, budak-budak kemahiran ni, yes, memang tough di ladang. Kalau kita suruh dia duduk kat ladang dia tengah-tengah panas pun, dia orang boleh go, dia orang boleh buat yang nak dibandingkan dengan budak-budak degree ni. Tetapi ada juga sometimes saya nampak budak-budak degree ni sebenarnya bila dia masuk ke industrial, industri perlu bentuk dia sebenarnya. Sebab memang betul
di beberapa pusat-pusat universiti sekarang yang ada pertanian, kita tak ajar, memang tak tough lah sebenarnya untuk budak bekerja di industri sebenarnya, dan tak di-train untuk menjadi seorang usahawan lah sebenarnya. Di universiti kita tak train untuk jadi usahawan, sebab di universiti tu kalau kita tengok, kalau dia dah di-train sebagai pendidik pertanian, okay, dia hantar kepada pendidik pertanian, bukanlah sebagai usahawan. Tapi itu yang saya suka tukar pada mindset. Orang cakap suka pada tukar mindset lah, tukar pada mindset. Kita bukan yang student negeri ni. Saya masuk degree bila yang saya daripada diploma kemahiran, saya dah kerja apa semua, saya masuk ke degree. Memang yang di degree tu memang daripada matrik, daripada STPM apa semua. Tapi apa yang dia flow keluar sebenarnya, kebanyakan bila keluar ialah kita yang mana di dalam pendidikan, bila kita keluar kita tunggu okey, bila nak dapat panggilan temuga jadi seorang pengajar apa semua. Disebabkan orang cakap saingan terlalu banyak, that's why memang sukarlah untuk dapat. Tapi bila diorang tanya saya, Hafiz ada sini dah keluar, tanya Hafiz bila nak buat apa yang kita nak buat ni, kita nak tunggu kan, daripada tunggu kan. Cakap develop the skill. Kau develop the skill sebenarnya. Banyak benda kursus yang orang cakap kau boleh pergi sebenarnya, kursus short term sebenarnya, yang untuk menambah kau punya skill. That's why pergilah. Kau pergi Jabatan Veterina, kalau saya Jabatan Veterina setiap tahun akan ada kursus, Jabatan Pertanian ada kursus, Mahdi pun ada kursus. Tak semestinya kau perlu fokus pada satu bidang sajalah. Macam kau, bila kau minat ruminan, kau fokus pada ruminan. Tidak sebenarnya. Kau kena fokus pada satu benda yang lain juga sebenarnya, macam tanaman ataupun landscape ke apa ke. Okay, thank you yang mana watching, Fahmi, Yazaman, Maiza, Yusri. Okay, so detail kita tengok sebab apa? Saya tengok pengalaman member saya yang mana banyak mengusahakan ladang. Okay, saya sendiri pun pernah ada untuk mengusahakan ladang, tapi cakap tak ada rezeki lagi. Saya terkandas di tengah jalan. Dan rezeki time tu rezeki saya untuk sama belajar lah, bukan untuk jadi seorang usahawan. Tapi usahawan saya masih dalam bidang pertanian lagi. Sambil belajar saya usahawan dalam bidang pertanian, tapi saya banyak pada membekalkan barang-barang pertanian lah. Tetapi kalau saya tengok member saya ni yang sebidang dengan saya, memang diorang buka ladang. Diorang buka ladang lembu, buka ladang kambing. Tapi dalam masa yang sama sebenarnya diorang kena ada sub projek diorang yang lain. Contoh, ada yang buat fertigasi, ada yang buat orang cakap tanaman apa semua kan. Walaupun benda tu sebenarnya kecil je, tapi dia punya pulangan tu dia akan cover up benda-benda yang lain sebenarnya. Macam saya berani cakap lah sebenarnya, cash flow untuk bidang ruminan ni memang melainkan kau buat trading lah. Trading Raya Haji kau beli 3 bulan sebelum Raya Haji kau gemuk kan, lepas tu kau jual. Itu memang kau boleh buat duit lah. Tapi kalau macam kau buat pembiakan kan, itu adalah satu kau punya long distance tu, kau dapat untung tu memang sangat-sangat jauh lah kan. So that kau kena flow pada satu benda yang lain. Okay, itu pada peringkat usahawan lah. That's why saya banyak bila banyak senior di peringkat degree, saya tanya apa yang kita perlu buat. Kau tak dapat panggilan apa semua, kau cuba kerja cuba merasa kerja dengan industrial macam mana. Cuba merasa kerja dengan industri mana. Kalau dapat bekerja dengan swasta pun macam mana kau rasa mengajar di peringkat kemahiran swasta. Saya memang ada member saya sekarang yang bekerja di dia degree pendidikan, dia kerja di swasta, pendidikan di pada sektor swasta lah, pendidikan di kampung gajah. Dan bila saya cakap dengan dia, swasta ni bila mengajar kau kena tough. Sebab saya kenal bos saya tu sendiri macam mana. We have a goal, kita kena kejar goal kita. Kau kena multi purpose. That's why setiap kali bila ada orang tanya saya,
Bila ada orang student saya tanya, keluar tak dapat kerja lah aku, tak dapat kerja lah bang. Kau buat apa yang kau boleh buat dulu. Kalau kau boleh cari ilmu yang lain, cari ilmu yang lain. Pergi kursus ke apa semua. Ataupun kau belajar benda di luar bidang pun tak ada masalah sebenarnya. Sebab ilmu tu kau boleh elaboratekan macam mana kau pergi. Kau belajar bidang video pun tak ada masalah. Benda nanti kau buka ladang, kau buat promotion, kau dah ada barang teknikal kau sendiri, kau dah ada basic videografi, apa semua. Kau boleh buat part time edit videografi sambil kau nak tunggu ladang kau tu. That's why multi purpose kan kau punya skill ni sebenarnya. Bila kau multi purpose kau punya skill, macam-macam lah kau boleh buat sebenarnya. Tak kisahlah kau SKM ke, engkau apa, engkau kemahiran ke, engkau degree ke. Dua-dua ada orang cakap keperluan masing-masing sebenarnya. Kita tak menjatuhkan mana-mana graduan pun. Memang kalau kita nampak sekarang memang graduan kemahiran memang dapat perhatian. Company dia akan ambil banyak graduan kemahiran sebab dia akan elaborate cost gaji tu tidak sama macam student negeri kan. Kalau student negeri orang cakap yes, kau bila kau masuk tu company kau kena perform. So kalau kau bertahu cakap saja, kau tak tahu buat pun masalah juga. That's why mana student degree ni, bila kau buat technical, kau kena faham benda tu. Sebab kau belajar benda tu sekali, kau tak ada buat macam, kau tak ada buat berulang kali macam student kemahiran. Tapi student degree ni dia ada peluang sebenarnya, dan dia punya tangga gaji lebih tinggi lah bila dapat satu peluang kerja. Tetapi bagi pendapat saya, peluang kerja is memang agak sukar sikit lah untuk di dalam industri lah, industri pertanian. Mana-mana yang daripada universiti-universiti yang ada kos tanian ni, untuk bekerja industri memang agak kurang sedikit dapat perhatian. Sebab di industri sekarang ni dia banyak perhatikan kemahiran. Tetapi anda cuba build up satu, kalau ada tanah, ada modal sendiri, yang mana degree ni anda dah ada ilmu, okey, anda dah tahu dah macam mana sistem fertigasi tu berjalan, apa function dia, apa alat nak kena beli. Okey, siapa aku nak rujuk macam ni, okey, buat kau flow. Saya boleh katakan memang saya pernah tahu ada alumni universiti yang daripada pertanian dia buat projek sendiri. Okey, dia tak ada pun flow pergi pendidikan ke apa ke, tak ada. Tapi dia boleh buat benda tu sebenarnya. Walaupun skill berterusan dia tak ada, tapi dia ada pengetahuan, dia ada skill yang sedikit, tapi dia boleh buat benda tu. Cuma dia kena bentuk toughness dia kena bentuk disiplin kerja dia sendiri sebenarnya. Bukan macam student kemahiran, dia memang dah dilatih untuk tough sebenarnya, untuk kental di industri. That's why satu benda yang berbeza lah sedikit. Kalau di kemahiran pun saya cakap sendiri, pertanian ni pun dikategorikan ialah mendapat saingan juga yang tinggi. Sebabnya macam, sebagai contoh macam kemahiran, kita dah terlampau banyak pengeluaran sebenarnya. So macam di industri sekalipun, dia dah ada satu persaingan di dalam kemahiran tu. Cerita tu juga. Macam pertanian, kita dah ada college vocational pertanian. College vocational pertanian saja kita dah ada 5 biji sekolah. So pengeluaran dia beratus. Kita dah ada college pertanian Malaysia. Okey. Kita dah ada berapa institusi swasta. Okey. Kita dah ada institut pertanian. Okey. Kita dah ada veterina, sijil veterina. So that benda tu menjadi persaingan di dalam dunia kemahiran tu sendiri, kemahiran pertanian tu sendiri. That's why di antara student kemahiran dengan student kemahiran pun, you must be perform sebenarnya. Tak semua orang student kemahiran ni yang kau dapat perform di industrial sebenarnya. Kena
kau punya teori pun teruk sangat, orang tak ambil kau juga sebenarnya. Macam pengetahuan kau teruk. Sebenarnya di level 3 sebenarnya, level 3 kemahiran, dia dah ada satu bidang, dia dipanggil tahap penyelia. Bila tahap penyelia ni, dia dah dikategorikan sebagai dah ada terlibat dalam pengurusan. Tapi pengurusan ni banyak kepada teori sebenarnya. Tapi kalau engkau skill dalam teori engkau kurang perform sebenarnya, dia agak agak sukar untuk engkau nak bersaing dengan orang-orang lain sebenarnya. That's why memang dalam kemahiran 80% kemahiran, 20% teori. Tapi 20% teori tu pun kau kena capture. Bukan kau boleh tinggal saja 20% tu. Kau ada level 3, kau ada level 3, kemahiran kau TikTok, tapi teori kau teruk. Tapi kau lulus, kau keluar, biasanya kau akan dapat kerja lebih kuat penolong pada jawatan yang pertama, penolong penyelia ataupun penyelia. Tapi kalau kerja pengurusan kau tak boleh buat, kerja sumber manusia kau tak boleh buat, kau tak boleh nilai pekerja kau, itu agak satu benda yang agak bermasalah sikit lah, kan. That's why kau kemahiran pun, teori pun kau kena perform. Okay, dia agak sukar kalau kau tak perform teori ni sebenarnya di kemahiran juga. Kalau kau tak tahu langsung, kau kena tahu sedikit lah bab-bab teori ni. Lagi-lagi kalau kau dah cecah level 4, saya level 4 sendiri memang kita dah kurang on the field. Kita bukanlah kurang on the field, kita masih on the field, everyday on the field, pagi petang on the field. Tetapi on the subject, kita orang dah banyak kepada pengurusan, kewangan, apa semua. So that benda-benda macam tu kau kena score lah. Kalau kau tak score, quite sukar sikit lah sebenarnya. Berbeza juga dengan kalau saya bercakapkan dengan penggunaan skill-skill bahasa lah. Kalau nak bandingkan kemahiran dengan kemahiran dengan degree, mungkin dari segi skill bahasa, degree is win lah. Degree is win. Skill bahasa, degree is win lah. Nak berbandingkan dengan SKM, sebab SKM we fokus pada kemahiran, we fokus pada satu bahasa lah sebenarnya. Okay, Iza Nadia Ismail, thank you. Princess Green, thank you for watching. So macam penggunaan bahasa tu, penggunaan bahasa ni, yes, memang kalau cakap skill bahasa ni more pada personal tu sendiri. Tetapi penggunaan bahasa tu semasa belajar tu dia memainkan peranan juga. Dia mesti we have ada penggunaan bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. Tapi kemahiran kebanyakan kalau kita tengok masih banyak penggunaankan bahasa Melayu lagi lah. Tapi we must think satu benda, kita akan, bila kita bekerja dengan satu company yang besar, dia akan flow pada satu benda yang akan, benda ke something lebih big. Kau akan jumpa dengan orang-orang yang bukan daripada Malaysia sendiri, kau akan jumpa orang putih apa semua. So that benda bahasa tu pun memainkan peranan. That's why saya pernah nampak sendirilah skill bahasa tu daripada itu daripada personal tu sendirilah, daripada yang ada degree dengan yang ada kemahiran. That's company tu, dia tahu budak kemahiran ni boleh bawa on the field. Okay, so semasa orang putih tu buat lawatan, orang putih tu dia tengok lah budak kemahiran ni buat kerja. Tapi di sebelah budak kemahiran tu kan ada budak degree. Sebab budak degree tu yang akan full talk about dengan orang putih tu, bahasa Inggeris apa semualah, kan, menerangkan benda tu sendiri. Okay, right. Benda tu kedua-dua ni adalah sangat penting lah, degree and mana-mana salah satu degree dan SKM. Tetapi bagi yang kat luar sana yang ada degree, yang ada SKM, itu memang cantik lah bro. Siapa yang ada degree, sebenarnya dari segi sijil kemahiran boleh sambung degree, tak ada masalah. Saya sendiri daripada diploma level 5, tapi saya punya kisahnya panjang lah nak menyambung tu, kan. Ambil masa 5 tahun untuk saya sambung degree. Dan sekarang ni saya tengah di peringkat degree lah.
macam student college vocational, that we know diorang ada sijil vocational diorang sendiri yang bertaraf kemahiran lah. So that diorang boleh flow untuk sama degree, tak ada masalah. Dan saya yang daripada college vocational, dia sambung degree. Dia dah sampai UCAM, dia dah sampai UC sendiri, ada dah sampai UMK kan, daripada sijil diploma vocational tu sendiri yang cakap hampir setaraf dengan kemahiran tu. So that bagi pendapat saya, video yang production terkeluar memang sangat memang detail. Apa yang dia bagi detail tu betul, tetapi apa yang dalam tu memang agak berat sebelah lah. Kalau saya boleh baca komen kat sini, memang banyak lah komen-komen yang agak Mamat ni kena kecam jugalah sebenarnya kan, sebab dia banyak beratkan kepada banyak berat kepada degree kan, banyak berat kepada kemahiran. Dia punya ayat descriptionnya pun memang pedas lah kalau dengar kan. Kalau belajar tinggi sembang gari, buat kerja tak erti, tiada siapa hargai. Beza babe. Memang ayat tu memang dia, bagi pendapat saya lah, dia menekankan dia menembak seseorang lah, menembak satu-satu pemberat tu lah kan. So that bagi pendapat saya, kemahiran degree tak ada cakap masing-masing ada kelebihan dan ada kekurangan sendirilah. Ada pro and kontranya di situ, maupun di industri, di government ataupun di swasta sendiri. Dan saya beranggapan di bidang-bidang lain pun dia macam tu juga. Okay? Bukan dia membezakan bukan dia membezakan masing-masing tu mana yang lebih berkualiti ataupun tidak berkualiti. Cuma orang kena pandai fikir beranggapan. Kemahiran, skill, degree, knowledge. Okay, Prince Green, degree ambil kau apa? Okay, saya ambil pendidikan sains pertanian. Sekarang ni tengah semester 4, nak naik semester 5, tengah minggu exam online. Okay, kerja kat mana? Okay, sekarang ni kerja part time, kerja dalam company sendiri, civil integrated. Apa yang saya buat, saya supply barang-barang pertanian lah. Tapi sejak PKP ni agak sukar sikit lah nak dapat job. Dalam masa yang sama, saya tengah belajar sedikit demi sedikit untuk video editing dengan videografi, audiografi. Okay, sebab itu adalah saya pernah niat dulu sebenarnya. Saya nak belajar benda-benda dulu. Sebenarnya dululah, dah lama dulu saya tanam niat untuk belajar videografi dengan audiografi, ambil gambar, video, edit video semua. Saya rasa saya ada simpan niat tu daripada saya rasa zaman form 5 dulu kot. So that bila PKP ni, alhamdulillah ada rezeki lebih. Saya dapat beli keperluan sedikit. So that saya belajar sendiri skill tu sedikit demi sedikit. So alhamdulillah, apa yang skill saya belajar ni saya dapat bantu untuk kerja member saya lah. Kerja member saya dan kerja beberapa sub company yang saya bantu lah. Okay, macam tu lah sebenarnya. So saya rasa bagi pendapat saya, video tu setakat itu sajalah yang saya boleh ulaskan. Tak banyak sebenarnya. Tapi mindset kita di rakyat Malaysia tu sendiri kena berubah sebenarnya. Kemahiran, skill, degree is knowledge sebenarnya. Itu saja. Dan mana yang lebih penting? Dua-dua is lebih penting sebenarnya. Dua-dua lebih penting. Mungkin kalau untuk jadi usahawan,
Dua-dua masih memerlukan. Yang ini perlukan knowledge untuk jadi usahawan. Yang ni pun memerlukan skill untuk jadi usahawan. Memang dalam kemahiran sendiri, saya tengok dalam modul-modul kemahiran pun memang ada modul-modul usahawan. Memang tak silap. Tetapi modul usahawan yang saya pernah tengok lah dalam 2 tahun lepas, modul usahawan ni, we must on the track. Orang cakap benda tu in reality. Okay, in reality tu macam mana kau perlu kau perlu jadi usahawan. Okay, sebagai contoh lah, dalam usahawan ternakan ruminan, kau ada tanah, kau ada modal, kau buat ternakan kambing apa semua. In reality kau kena tengok apa harga kos yang terkini, apa sebenarnya produk yang kau boleh buat, kan? Kalau macam kau tahu, okay, kau buat kambing bakar je, kau buat proses kambing bakar je, mindset kau tak terfikir kenapa kau tak buat kambing perak, kambing mentah saja, kan? Jual, kan? Kau kena ada knowledge yang kau kena matikan benda, kena pelbagaikan benda tu. Bukan kau fokus pada satu benda, bukan kau fokus pada okay, kau bela kambing, kau nak jual bakar. Tak, kau kena pelbagaikan benda tu lah, benda-benda macam tu. Okay, Aimyo. Okay, Aimyo. Terima kasih watching. Okay, lupa pula saya nak cakap, 2 hari lepas sepupu saya ada kat sini. Saya nak ucapkan salam takziah kepada sepupu saya keluarga sepupu saya di Kelantan, keluarga makcik saya di Kelantan. Sebabnya kami baru dapat 2 hari lepas dapat mengetahui yang sepupu saya, Ikhwan, yang kita orang kenali sebagai Abe, meninggal lah dalam satu kemalangan lah. So saya harap siapa yang tengok video ni boleh sedekahkan Al-Fatihah lah kepada sepupu saya tu. So V-Flow macam saya cakap di usahawan kan, even though saya sendiri pun, bila saya sebagai orang cakap pembekal barang pertanian, saya tak saya pembekal barang pertanian saya. Dalam saya punya SSM tu, saya tak membekalkan satu benda saja barang pertanian. Dalam saya punya form SSM tu, saya bekalkan barang pertanian tu memang point saya lah first. Bekalkan barang-barang pembinaan, membekalkan alat-alat tulis, membekalkan cakap bahan-bahan masakan. Dan yang selepas tu saya buat perkhidmatan dan konsultansi. So that kau tak boleh nak manage satu benda tu saja. Kau tak boleh nak letak satu benda tu saja dalam situ. Dalam bila kau jadi usahawan, kau tak boleh letak satu benda kat situ. Sebenarnya, bagi contoh lah, saya bagi contoh lagi macam orang proses macam orang membuat restoran. Dia buat restoran, yes, memang dia fokus pada restoran itu. Dan kalau anda tengok, semakin lama dia ada pelbagai menu. Yes, itu dia punya multiple, dia punya choice punya banyak dia buat. Dan dalam masa lama dia kena develop macam mana aku nak menambah lagi aku punya ni. Okay, aku buat apa nama tu, rewang punya masak kan. Mak cakap apa, masak untuk kena kahwin apa semua tu kan. So macam tu lah. Dan sebenarnya benda-benda macam ni sebenarnya kadang-kadang usahawan yang mula-mula dia tak berapa nak nampak lah sebenarnya. Yang saya perasan, saya ada perasan one of the satu usahawan lama lah, kalau tak salah saya, di Jalan Kebun baru ni, usahawan jahitan. Saya tengok laki bini dia menjahit jahitan pakaian di Jalan Kebun. Saya baru ni hantar saya punya pakaian untuk auto. Saya perasan di signboard dia tu, kedai jahitan, auto baju, tempah baju dan kelas jahitan. Kelas jahitan. Bila saya jumpa orang ni, yes, dah ada SKM, dah SKM level 3. Okay, sebenarnya apa yang dia buat kelas jahitan tu, dia ada satu sumber
satu sumber rezeki untuk dia, dan satu adalah cakap sumber dia untuk bantu orang-orang di sekeliling kampung tu, yang mana ada orang cakap pelajar-pelajar ataupun budak kampung yang nak belajar jahit, mungkin on the basic sahaja, ataupun sebelum dia dapat panggilan ke mana-mana, dia boleh hadir kat situ, dia akan belajar menjahit kat situ. That's why kemahiran or degree, kau jadi usahawan, kau kena develop skill kau apa semua. Tak semua yang orang cakap, tak semua kau boleh mindset aku nak jadi usahawan, aku kena ada skill. Yes, betul kau kena skill, tapi kau ada masa untuk belajar betul walau kau ada degree. Okay, kau kemahiran, kau nak jadi usahawan, oh tak boleh, aku tak ada knowledge. Kau kena ambil masa untuk ambil knowledge tu sebenarnya, baru kau boleh jadi usahawan. Tapi bukan kau dah ambil masa untuk cari knowledge tu untuk kau jadi usahawan. Kau kena jadi usahawan dulu sebelum sikit. Dalam masa kau jadi usahawan tu, kau cari knowledge sikit. Okay, Afwan Istimal Agrofarm. Okay, selamat menonton. Junior saya dah ada ladang lah ni. Then so benda tu we set dalam kita punya minda lah sebenarnya. Kau kena flow sedikit demi sedikit. Aku sendiri pun, saya sendiri pun bangunkan company saya Silver Integrated daripada kecil je. Memang orang tengok, oi Silver Integrated. Kalau tengok tak gah pun babe. Saya sendirilah owner, saya sendirilah pekerja, saya sendirilah kuli kan. Saya tak ambil workers. Tapi kau nak ambil workers pun kau tengoklah apa kau punya performance kau dalam kau punya kerja. Adakah kau perlu ada pekerja kan? Macam kau kerja supplier apa semua, aku rasa kau tak perlu ada pekerja pun. Kau boleh buat je kau punya paperwork kau sendiri. Kau kena buat kau punya quotation kau sendiri. Kau benda tu kau boleh buat sendiri. Walaupun kau nak cost kau tu nak buang untuk pekerja sebenarnya kan. That's why untuk tajuk kemahiran vs degree ni, saya sendiri, pendapat saya sendiri, saya tak beratkan mana-mana. Dua-dua berkepentingan untuk di swasta, di orang cakap di government ataupun di pendidikan. Dua-dua ada pro and contra yang kita perlu respect diorang sebenarnya. Even though saya boleh cakap sendiri, kebanyakan saya dah terlibat kemahiran dah lama. Even though saya punya mentor pun, kebanyakan mentor-mentor saya pun semua daripada degree. Usahawan yang nak berjaya, usahawan saya berjaya, yang mana saya cakap, yang saya, bukanlah saya bantu, yang diorang bantu saya. Diorang tahu saya ni budak skill, diorang ada degree. Ada je yang daripada degree dia berhenti pada bidang, ada bidang lain, dia pergi ke bidang lain. Sebab satu dia minat, kedua dia nak tahu knowledge, dia nak benda tu. So that for the all lah, kita pun nak dekat hampir sejam nak bercakap kan. Untuk yang akhir kata lah pada saya, sebelum kita pergi sembang-sembang santai untuk yang lain ni kan, 5 minit kita sembang-sembang santai, saya boleh cakap, degree kau keluar, kau cari skill. Kemahiran kau keluar, kau ada knowledge tak banyak, kau ada knowledge pada satu bidang saja, bidang kecil, sub bidang, bukan bidang yang besar. So kau keluar, kau cari knowledge untuk satu sub bidang yang besar. Okay, itu sahaja. Okay, terima kasih Mio. Lama tak jumpa kau Mio. InsyaAllah bulan 10 aku balik Tanjung Malim. Bulan 10 balik Tanjung Malim. So itu sahaja daripada saya. Okay, kita masuklah sesi-sesi sembang ni kan. Okay Mio, bulan 10 aku balik Tanjung Malim. Bulan akhir bulan ni ada dekat Teluk Intan. Okay, sambil-sambil kita sembang-sembang ni kan, ada yang bawa masuk semua, biarlah Tahir mana yang bawa saya sembang tu, yang bawa masuk tu. Nanti kalau nak tahu apa yang saya kupas tajuk tu, tengok balik lah kan. Saya takkan buang video ni daripada Facebook saya.
satu bukanlah company yang saya bantu untuk menguruskan ni, kita ada yang bernama Ara Ashifa. Ara Ashifa ni kita banyak conceptual plan. Syafiq 7 conceptual plan. Macam mana plan tu bidang landscape tu, tengok balik nota. Nanti PM saya conceptual plan, InsyaAllah saya bantu. Okay, PM dekat WhatsApp, jangan PM kat Facebook. Okay, nanti PM saya. So kami di company Ara Ashifa ni, kami banyak more kepada bidang bela diri, outdoor dan motivation lah. So we cover up memang motivation, memang kita tak boleh pergilah untuk zaman untuk ketika ini PKP kan. Tak ada aktiviti berkumpulan boleh buat, even though pun kita pun faham budget untuk orang panggil kita buat motivasi ni memang sangat kurang lah. So that kami di Ara Ashifa, kami sekarang ni tengah promote untuk kita buat kursus bela diri, kursus silat dan beberapa kursus bela diri lah. So yang saya terangkan kat sini sikit, bengkel tempur sabil. Bengkel tempur sabil ni satu bela diri yang sangat sangat ringkas dan sangat cepat. Sepanjang pengalaman saya mengajar, saya belajar pun 1 hari saja, tinggal kau praktis kat rumah saya. Tapi pengalaman saya membantu menguruskan bengkel ni, memang kebanyakannya dalam konsep 1 hari semua dah selesai. Okay, sebab kita akan hanya ajar petua dan konsep dan petua, itu je. Kau pergi mana pun buat je tu. Kita tak ada bunga, kita tak suruh hafal buah apa semua, tak ada. So khusus yang kedua yang kita buat adalah rotan pendek, itu main rotan lah, simbat. Itu pun sama juga, kita akan ajar, itu pun menggunakan konsep. Kerambit pun menggunakan konsep, kita ada khusus kerambit. Dan satu lagi bela diri wanita. Bela diri wanita ni pun khas kita buat untuk wanita. Macam mana kita nak self defend diri anda lah, untuk daripada orang cakap buaya darat ni kan, buaya darat daripada orang cakap penjenayah ni lah kan. Kalau kena peluk macam mana kita nak buat apa semua. Dan kita ajar on reality. Okay, kita tak ajar kau pakai kain, kau datang kursus, kau pakai kain, tiba-tiba cakap sepak kepala, tak ada. Kita ajar on reality. Kalau kau pakai macam ni, apa perlu kau buat macam ni. Kita tak ajar benda-benda sepak tinggi apa semua, tak ada. So kita ajar benda yang orang cakap yang on reality lah, kau boleh buat saja di situ. So Ara Ashifa itu saja, tak ada buat setakat ni, itu sajalah yang kita jalankan. Satu lagi bagi anak-anak gayung, kita buat kuncian gayung pada 22 Ogos di Kelang. InsyaAllah siapa yang berminat boleh tengok terus kepada Facebook Master Ara lah. Okay, saya rasa itu saja topik saya daripada itulah kita ulas tadi video video Cameron VS Degree tadi. So daripada saya Hafiz Zaim ataupun Ahmad Tivet, ucapkan terima kasih kepada yang menonton. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada live yang akan datang. InsyaAllah kita akan berjumpa live yang datang. Dan InsyaAllah saya pun ada request untuk orang minta saya buka channel YouTube saya sendiri. Tengah dalam proses jugalah. Okay, channel YouTube saya sendiri. So InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada masa akan datang. Semua Syafiq 7 concession plan, WhatsApp saya Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.